nikah adalah menyimpang daripada amalan Rasulullah. Bila kata Rasulullah pernah mengingatkan umat Islam supaya tidak melakukan akad nikah dalam masjid kerana dia meniru penganut Kristian yang menikah dalam gereja dan Yahudi di rumah ibadat mereka dalam kosmos. Yang ketiga, oh hebat, banyak soalan. Ya, dalam harta 14 Mac yang mana di dalam parlimen Ustaz Nasruddin Maisa jadi timbalan Presiden PAS Ya Muhammad memajukan soalan meminta Datuk Seri Najib Tun Razak memberi penjelasan terhadap tindakan beliau di Turki. Baru-baru ini yang menunjuk ulama Kosovo Syekh Yusuf Kardawi sebagai pengawas dalam Arkah 14 Mac lepas. Jadi tidak belasan dekat Kardawi pengawas ada ni. Terima kasih. sama. Yang pertama berhubung dengan iddah perempuan yang mengandung. Talak bagi perempuan yang mengandung pada walaupun berlaku khilaf, tapi Allah Ta'ala alam, talaknya sah bila dia mengandung. Yang ni jatuh talak tu. Bilakah berakhir iddah dia? Apabila dia melahirkan anak. Bila dia melahirkan anak, maka iddah dia tamat. Jika dia talak hari ini, isteri dia sedang mengandung, dan besok isteri dia lahirkan anak, maka bererti tamatlah iddah. Dan kalau dia nak dari isteri dia, perlukan pinangan yang baru dengan mahar yang baru. Kerana mentalak isteri ketika mengandung berakhir dengan melahirkan anak. Kalau dia talak pada bulan yang kedua mengandung, artinya lambat lagi lah. Tapi kalau dia talak pada 3-4 hari lagi nak melahirkan anak, habis lahirkan anak, habislah iddah. Habislah iddah. Walaupun ulama ada khilaf pendapat tentang masalah pakai iddah yang paling lama, kata mereka. Tapi sebenarnya wallahu ta'ala alam, dalam hal ni saya berpendapat sama dengan pendapat fuqaha yang menyatakan apabila tamat mengandung, maka tamatlah iddah. Sebab tu siapa yang cerai isteri dia ketika mengandung, kemudian isteri dia lahirkan anak, habislah iddah. Artinya bezanya, kalau sekiranya belum habis iddah, dia boleh rujuk. Bila tamat iddah, dia dah tak boleh rujuk. Bila tamat iddah, bererti kalau dia nak kembali bersama dengan isteri dia, hendaklah dengan peminangan yang baru dan persetujuan yang baru daripada isteri dia. Kalau isteri dia tolak, dia tak mau, isteri mempunyai hak, kerana itu dia hanya bekas isteri saja. Kalau belum habis iddah, artinya kalau dia rojok, isteri kena terimalah, masih dalam tempoh rojok. Yang kedua ialah, tuan-tuan faham maksudnya? Faham kan? Kalau kita talak isteri kita dalam tempoh iddah, kita boleh rojok. Berarti maksud kita talak apa? Talak satu dan talak dua. Kalau talak tiga tak boleh lah. Talak satu dan talak dua kita boleh rojok. Dalam proses 3 kali suci tu kita boleh rojok mana-mana masa. Bila kita rojok, isteri kembali kepada kita. Isteri tak boleh kata saya tak mau rojokkan awak. Tak. Kuasa rojok ada pada tangan kita. Kita boleh rojok pada dia. Tapi kalau kita tiba-tiba kita dah duk ralik, duk pi mana, habis salah saquru 3 kali suci isteri, tamat, kita nak rojok sudah tak boleh. Artinya kalau kita tak rojok kepada isteri kita dalam tempoh iddah, isteri bila dah tamat tempoh iddah, dia ada kuasa sama ada nak terima kita ataupun tak terima kita, ataupun nak kahwin dengan lelaki lain. Ini bagi iddah talak satu dan talak dua. Kalau talak tiga, memang kita tak boleh rojok. Isteri tu nak kena kahwin dengan orang lain dan kena merasai persetubuhan,
kemudian kena berlaku iddah pula, kena talak, kemudian kena iddah, barulah kalau kita nak ada can pun. Asal tak ada lah kot kan. Tapi ini maksudnya talak satu, talak dua. Kata kita cerai isteri kita talak satu, kita ghalid, kita tak rojok, hingga tamat iddah, maka kita dah tak boleh rojok pada dia. Dia boleh ada keputusan di tangan. Sama dengan kes kalau kita cerai isteri ketika dia mengandung. Dia bukan lagi 3 kali suci, tapi dia berkira berdasarkan kepada apabila dia melahirkan anak. Bila dia lahirkan anak, tamat. Kalau dia lahirkan anak lagi 6 bulan, artinya tempoh rojok selama 6 bulan. Tapi tiba-tiba cerai hari ini, lusa dia lahirkan anak, tamatlah tempoh iddah. Kita tak mana ci, aku tak ada anak. Antalak ada masa tu. Kena nasib lah, pada anak pun. Kedua ialah masalah akad nikah. Akad nikah ni asalnya di mana pun sah. Di mana pun sah. Islam tak spesifik mesti akad nikah di masjid. Tak pernah kata. Walaupun ada riwayat yang Nabi berucap dalam masjid dan wanita minta supaya dikahwinkan di masjid dan kemudian Nabi kahwinkan dia, tapi tidaklah merunjukkan Nabi kata mesti kahwin di masjid. Kahwinlah di mana-mana asalkan cukup syarat, maka sahlah kahwinan. Cumanya kahwinan ni digalakkan tempat yang mana orang ramai boleh tengok. Kalau kita kahwin di rumah kita, orang ramai, kahwin di rumah kita. Kalau di masjid boleh setengah orang tu, kampung rumah dia sempit, naik ramai-ramai runtuh pula, maka dia pun kahwin di masjid, tak apa. Untuk membolehkan ada ruang tempat berteduh orang ramai, di atas dasar tu tak ada apa. Tak ada yang dikatakan kalau nikah di masjid jodoh panjang sikit, tak ada. Intiqad ni semua tak ada. Maka seorang tu boleh kahwin di mana saja dia mahu, di masjid ataupun selain masjid, tanpa perlu dia mengikatkan diri mesti kahwin di masjid. Mesti kahwin di masjid. Barangkali itu kot lah maksud dia. Dan kemudian ada juga riwayat yang mana orang mari tawar kepada Nabi ketika Nabi berucap dalam masjid nak kahwin, dan Nabi kahwinkan. Dan ada kahwin di luar masjid. Jadi tak ada masalah lah kahwin di mana-mana saja, boleh kahwin. Tetapi yang salah apabila orang kata tak boleh, masjid tak buka lagi nak kahwin je nak, itu salah. Jadi bila orang kata menikah dah ni, anak teronok tunggu tak sanggar ni, dia kata depa ni bawa kunci masjid pergi mana tau. Menikah di rumah, di rumah tak bagus, kena pergi menikah di masjid. Tak betul. I'tiqad tu salah. I'tiqad tu salah. Apatah pula kadang-kadang pergi masjid, masuk dah tak solat tahiyatul masjid, pakai masuk duduk macam tu ya. Sangat dituntut. Ulama khilaf tentang solat tahiyatul masjid ni, ada yang mewajibkan, ada yang menyatakan sunat muakkad dan seumpamanya. Kadang-kadang dah buat akad nikah masjid, masuk-masuk pakai main duduk di masjid tu. Ambillah wudu dan solatlah dulu, terutama kadang-kadang solat tu pada waktu pagi. Akad tu pagi, solatlah dulu. Ni peranan lah. Tok Siak, ni baak kita ada. Jawatan kuasa masjid kena tuan-tuan ni duduk dalam masjid ni kena solat rakaat. Nabi ketika khutbah tu, orang masuk duduk, Nabi duduk khutbah tak solat. Nabi kata, ya fulan, hal raka'ata raka'atain, wahai fulan, hal semayang 2 rakaat kah? Dia kata tak. Nabi kata, qum fa salli raka'atain, farka' raka'atain, bangun dan solat 2 rakaat. Tu tengah duduk khutbah Jumaat, Nabi suruh bangkit solat, teguk lagi, terputih khutbah pun. Ni masuk-masuk pakai duk main duduk ramai-ramai, suruh mereka bangkit dan salat 2 rakaat hormat masjid. Hormat masjid, tahiyatul masjid. Kalau dah mereka nak buat di masjid, dah tak ada tempat lain mereka nak buat, bagilah, kerana masjid ni semua urusan boleh buat di masjid. Tapi kalau mereka kata ni masjid tak buka, nak nikah di mana? Nikahlah di rumah. Bapa angkat nikah tak apa. Dan kalau dia kata menikah mesti di masjid, itu baru menyerupai Kristian. Kalau dia kata menikah ni boleh di mana-mana, masjid kita buat kerana luas sikit, rumah kita sempit, tak apalah. Kalau dia buat luar masjid pun tidak sama saja. Cuma upacara sarung cincin, sarungkan cincin,
sebagai tanda perkahwinan, upacara ni tak ada dalam Islam. Upacara ni memang berasal daripada Kristian. Ini memang betul-betul asal daripada Kristian. Kristian yang menyatakan tanda nikah ni ada cincin. Mungkin ini juga bukan Kristian yang asal dan seumpamanya, tapi amalan masyarakat Kristian. Yang ni betul-betul tak dengar orang kata macam mana nak pergi Minang cincin pun tak ada. Dia ikat cincin. Tak ada cincin bagilah rantai hafsah. Lagi puas hati. Apa dia? Upacara membatalkan ayat sembahyang. Kata batal ayat sembahyang tengah malam macam ni. Merepet buat ni. Ada ke upacara batal ayat sembahyang? Mana ada upacara? Ini semua khurafat. Itu yang kadang-kadang tu imam ataupun orang yang angkat tu kenapa betul. Kadang-kadang orang yang angkat ni qadi tu wakil qadhi tak betul benda ni. Orang nak angkat nikah disuruh kau tu mengucap. Cuba mengucap tengok. Kalau dia suruh anak tuan-tuan tanya, "Tok ustaz rasa anak saya ni kafir ke?" Mau tanya dia. Sehingga ustaz ragu tentang Islam dia. Istighfar 3 kali. Tengok dia ragging budak ni. Benda yang Nabi tak pernah buat. Benda yang patut dia tegur tu dia tak tegur. Benda yang tak ada tu dia pergi buat. Pasal apa nak suruh dia istighfar? Kata takkan nak istighfar menunjuk ke orang. Dia istighfar lah, bukan untuk ustaz. Ini bukan ada confession macam dengan Kristian buat pengakuan ampun dosa depan padri. Istighfar dia dengan Allah. Apa nak istighfar depan ustaz tu? Bukan dia minta ampun ke ustaz, dia minta ampun ke Allah. Mengarut semua ni. Kemudian buat dia akan tanya lah, hak satu napas tarik apa, itu lagi merapu lah. Kedua, ketiga ialah masalah apa Perdana Menteri kata apa? Saya tak pasti ucapan dia, tapi ramai orang mengkritik. Saya dipahamkan, wallahu ta'ala alam, saya dipahamkan dia dalam Facebook dia katanya dia memohon maaf kepada kepada Dr. Qaradawi di atas ucapan dia. Tak penting lah. Kalau sekiranya dia tuduh Qaradawi sebagai pengganas, dia kena minta maaf. Dan inilah tuduhan yang tidak wajar. Sama ada pengganas dituduh secara langsung ataupun memberi isyarat tak langsung, adalah tuduhan yang tidak wajar. Dan ini menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab. Tapi kalau dia tak tuduh, mudah-mudahan dia betulkan salah sangka orang pada dia. Dia kena betulkan hal ini. Ya. Ya. Macam mana? Bacaan manzil. Bacaan apa pun macam-macam yang nama mereka beri. Saya pun tak tahu manzil ni rumah ataupun tempat tinggal, tempat turun. Tapi bacaan apa pun boleh orang yang kena histeria dan seumpamanya, seorang boleh baca. Sama ada dia membaca ayat Al-Quran dengan dia tak potong ayat Quran, tak boleh dia baca dengan salah terbalik, tak boleh. Atau membaca bacaan-bacaan yang ada dalam sunnah, ataupun dia boleh juga membaca jampi yang tak ada dalam Quran dan sunnah tetapi tak mengandungi unsur syirik. Sebab sahabat dia bagi tahu Nabi bahawasanya mereka berjampi semasa jahiliyah. Boleh tak mereka nak jampi? Nabi kata, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Nabi kata, bentangkan jampi kamu, tak apa jampi ni selagi mana tak ada syirik. Kalau dia buat jampi dalam bahasa Jawa pun, tapi maksud dia betul, tak ada syirik, puji Allah ataupun seumpamanya, minta bahawasanya syaitan kebelah kalau apalah, minta kekuasaan Allah Ta'ala, tak apa. Walaupun bukanlah jampi itu mesti nafs, tapi sebaik-baik jampi
ialah baca daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Talak sah tapi talak bid'i. Bid'i ni talak bid'ah lah. Orang yang melakukan talak tu berdosa kerana tak ikut peraturan, seperti talak isteri ketika waktu haid. Khilaf para ulama dalam masalah hukum talak isteri pada waktu haid, ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah, tetapi